Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu dalam program ceramah yang bertajuk Sang Lebah. Yang mana sang lebah ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, dalam suratul Nahl ayat yang ke-6, surah yang ke-16, juzuk yang ke-14, ya, dan terdapat 128 ayat. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita berkenaan dengan lebah. Lebah yang kita tahu, lebah menghasilkan madu yang sangat bagus dan sangat baik bagi manfaat manusia. Jadi tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, baru sebentar tadi kita telah sama-sama dapat menunaikan solat maghrib secara berjamaah yang di masjid dan di surau. Manakala yang berada di rumah sembahyang berjamaah bersama ahli keluarga, alhamdulillah kita sentiasa kena bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi berikan kesihatan kepada kita, berikan kelapangan masa untuk sama-sama kita menunaikan kewajipan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sidang penonton yang dirahmati Allah, sementara kita menunggu waktu Isyak, marilah sama-sama kita mendengar perkongsian berkenaan dengan suratul Nahl ataupun kita panggil surah An-Ni'am, nikmat, surah An-Ni'am, iaitu nikmat yang Allah Taala anugerahkan kepada kita berkaitan dengan madu lebah. Jadi tuan-tuan, para sidang hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah pun berfirman dalam suratul Nahl ayat yang ke-68 dan 69. Jadi marilah sama-sama kita dengar ayat yang ke-68 yang saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan Tuhanmu telah mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, yakni madu, yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah
bagi orang-orang yang memikirkan. Ya. Alhamdulillah kita telah dengar dua potong ayat daripada Suratul Nahl ayat 68 dan 69. Allah telah merakamkan dalam Al-Quran kisah berkenaan dengan lebah. Lebah ini kecil, walaupun kecil tapi ya, Allah berikan pengajaran kepada manusia supaya manusia mengambil pengajaran daripada lebah. Kenapa lebah ya? Lebah ini dia menghasilkan madu yang memberikan manfaat kepada manusia. Kita tahu madu madu banyak kegunaan dia, banyak manfaat dia untuk manusia. Dan juga tuan-tuan sedang penonton yang dirahmati Allah, ya, lebah ini dia ada tiga kumpulan koloni lebah ni. Ya. Yang pertama sekali lebah jantan. Apa fungsi lebah jantan? Lebah jantan ni fungsi dia berdamping dengan ratu. Yang kedua lebah betina. Lebah betina ni tanggungjawab dia mencari madu. Dia mencari madu yang terbaik, yang berkualiti di pokok-pokok bunga, ya, di mana tertempat, dan dia akan bawa balik ke sarangnya. Itu tugas tugas lebah betina, pekerja ataupun kita panggil worker. Dan yang ketiga ratu lebah ataupun kita panggilnya queen. Ratu lebah ni fungsi dia apa? Fungsi dia bertelur. Ratu lebah ni fungsi dia bertelur untuk membanyakkan lagi zuriat lebah-lebah ni. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah, lebah-lebah ini setiap mereka ada fungsinya, ada fungsinya. Lebah jantan, lebah betina dan ratu lebah. Jadi lebah ini bila dia mencari madu, dia akan mencari madu yang terbaik. Kalau kita tengok pada hari ini, madu yang ada pada hari ini bermacam-macam warna. Bermacam-macam warna. Ada warna hitam, ada warna kuning, ada warna putih dan berbagai-bagai lagi. Fihi syifa'ul linnas. Di dalam madu itu ada penyembuh, ada penawar bagi manusia. Tetapi kita kena berhati-hati kalau kita nak mencari madu yang asli, sebab pada hari ini, ketika ini, kita susah nak membezakan madu yang betul-betul asli dengan madu yang tak asli. Sebab bila kita tengok hampir serupa madu yang asli dan madu yang tak asli. Jadi adalah caranya nak mengenali madu yang asli dan madu yang tak asli. Jadi kita kena sentiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah berikan kepada kita madu melalui lebah yang Allah ciptakan. Makhluk yang kecil tetapi banyak manfaatnya untuk manusia. Madu lebah. Sedang penonton, sedang hadirin dan hadirat sekalian, salah satu dia kalau kita susah nak tidur malam, jadi kita amalkanlah minum lebah 1 sudu atau 2 sudu, maka dengan itu insya-Allah dengan kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah sembuhkan, semoga Allah berikan kita mudah nak tidur. Kadang-kadang kita ni ada ketikanya penat, letih, tak boleh nak tidur disebabkan berbagai-bagai macam-macam pekerjaan yang kita buat seharian. Maka dengan itu kita disarankan untuk minum madu. Kita amalkannya kerana madu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan melalui lebah banyak manfaatnya untuk manusia. Jadi sedang penonton, sedang hadirin sekalian, lebah ini dia akan bertelur. Dia akan bertelur setiap hari 2,000. Mengikut kajian yang telah dijalankan oleh berbagai-bagai pihak, lebah ini dia akan bertelur satu hari 2,000 butir telur untuk menghasilkan
lebah-lebah yang baru, kerana lebah-lebah ni dia ada tempoh masanya. Lebah jantan dia ada tempoh masa hayatnya sampai masa dia akan mati. Jadi anak-anak lebah ni akan membesar, akan meneruskan lagi ya dalam pencarian madu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah pun merakamkan kisah lebah ini dalam Al-Quranul Karim 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kelebihan madu yang sangat baik bagi manusia. Ya, sangat baik bagi manusia. Dan kalau kita lihat, kalau kita tengok, ada berbagai-bagai kajian yang telah dijalankan, ada berapa jenis lebah yang ada di muka bumi ini. Mengikut kajian yang telah dijalankan, lebah yang ada di muka bumi ini ada 12,000 jenis lebah. Tetapi 600 sahaja 600 sahaja yang hidup secara berkoloni, berkelompok yang menghasilkan madu. Termasuklah yang kita panggil tu apa? Yang dia masam sikit tu. Jenis lebah kelulun. Kelulun pun termasuk dalam kumpulan lebah yang 600 jenis itu yang hidup secara berkoloni menghasilkan madu. Bakinya itu lebah juga tapi tidak menghasilkan madu. Dan bila kita lihat lagi, kita kaji lagi, kita tengok lebah ni dia boleh terbang mencari madunya, mencari madu di pokok-pokok bunga, di bukit bukau, di tempat-tempat hutan. Dia boleh terbang dalam kelajuan 65 km sejam. 65 km per jam. 1 jam dia boleh terbang 65 km. Dan dia boleh terbang ke bunga-bunga yang dicari itu 7 km. Begitu jauh sekali. Dan lebah ini bila dah keluar daripada sarangnya ke tempat-tempat bunga, pokok-pokok, maka dia tak akan sesat bila dia balik ke sarangnya. Dia tak akan sesat. Hebatnya. Dia tak gunakan macam kita ni, maps ataupun GPS. Bila kita keluar rumah, nak ke mana-mana, kita memerlukan maps. Kalau kita pergi ke Kuala Lumpur, misalnya, bila kita pergi ke Kuala Lumpur, kita tak pernah pergi ke sana. Contohnya, tiba-tiba kita nak masuk bandar Kuala Lumpur, kita memerlukan maps ataupun Waze untuk kita menuju ke suatu tempat. Kalau tidak, kita akan mengalami sesat. Tak akan jumpa sebab jalannya berbagai-bagai lorong dan ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi lebah, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kehebatan kepada lebah ini. Dia boleh pergi ke tempat pokok-pokok bunga-bunga yang jauh dan dia boleh balik ke sarangnya dengan selamat tanpa salah masuk sarangnya tu. Dan kawan-kawannya yang lain pun begitu juga. Kumpulan-kumpulan lebah dalam sarang yang sama tu, dia akan balik ke sarangnya yang betul. Dia tak akan masuk ke sarang yang lain sebab dia ada bau. Lebah ni dia ada bau antara satu sama lain dalam koloninya. Jadi tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran daripada lebah yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Walaupun kecil, dia memberi manfaat. Dia saling tolong menolong. Dia berdisiplin. Lebah ni dia berdisiplin. Dia pergi mencari madu yang terbaik, yang boleh memberi manfaat kepada manusia. Jadi kita gunakanlah madu yang terbaik ini yang telah dihasilkan oleh lebah untuk kegunaan kita. Jangan kita ragu-ragu. Yang kita rasa ragu-ragu menggunakan madu ini. Dan di dalam madu itu fihi syifa'ul linnas.
yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Keluar daripada perut lebah itu minuman yang berbagai-bagai warna. Kita pun tak tahu macam mana boleh madu ni pergi ke tempat yang jauh dan bawa balik madu yang berbagai-bagai warna. Ada warna hitam, ada warna oranye, warna kuning, warna putih dan sebagainya. Dan itu semua adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan tumbuh-tumbuhannya. Kemudian lebah ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil madu-madu di pokok-pokok bunga, di hutan-hutan untuk dibawa balik ke sarangnya supaya manusia dapat ambil manfaatnya. Begitu juga dalam Al-Quran, selain madu, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan sebagai penyembuh. Bukan madu saja. Ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah pun kalau kita baca dengan yakin kerana Allah, kita mohon dengan bacaan surah Al-Fatihah itu supaya kalau ada penyakit, kalau ada apa-apa hajat kita, kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga hajat kita ataupun sakit yang kita alami itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhannya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran dan juga madu ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua, kepada manusia untuk kita mengambil manfaatnya. Wa auha rabbuka ila nahli itu bukan kita panggil wahyu. Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepada lebah untuk membuat sarang-sarangnya. Dalam kajian yang telah dijalankan, tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah, dalam kajiannya itu bahawa sarang lebah ini dia boleh menampung seberat 18 kilo. Berat bukannya ringan. 18 kilo dia bergantung di pohon, di pokok dan di mana-mana tempat dengan dipenuhi dengan lebah, dipenuhi dengan madu. Begitu hebat sekali. Macam bagaimana mereka ni dapat membuat sarang lebah yang boleh tergantung di pokok, di gua-gua, begitu tak jatuh. Apakah yang digunakan untuk melekatkan sarang mereka itu? Daripada bahan apa yang mereka gunakan untuk supaya sarangnya tak jatuh ke bawah. Tetapi manusia kalau nak dapatkan lebah, nak dapatkan madu, manusia kena pergi ke hutan-hutan, madu yang terbaik yang kita kenali, yang kita sedia maklum, itu madu tualang di atas pokok yang tinggi. Untuk mendapatkan madu terpaksalah ke hutan-hutan, panjat. Dan juga bila kita nak dapatkan madu tualang ini, harganya pun kita maklum mahal. Madu yang terbaik kan di hutan. Kalau madu yang biasa yang ternak itu, dia punya nilai dia tak sama dengan madu tualang. Kalau madu tualang ni harganya berlipat kali ganda, sebab nak dapatkannya terpaksa mengharungi susah payah ke hutan, panjat pokok, panjat bukit, panjat gua dan sebagainya. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dan juga bila kita dikaji lagi, lebah dia dalam 1 minit bila dia terbang tu, dia mengepakkan sayapnya sebanyak 11,500 kali dalam 1 minit. Dalam 1 minit lebah boleh mengepakkan sayapnya itu sebanyak 11,500 kali. Bayangkan betapa cepatnya. Agak-agak berapa saat dia mengepakkan sayapnya. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jadi marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan kebaikan lebah yang telah banyak memberi manfaat kepada manusia, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan
menceritakan kisah lebah ini di dalam Al-Quranul Karim. Selain lebah, ada juga binatang lain yang kecil yang kita panggil Suratun Naml, surah semut. Tetapi pada hari ini kita nak fokuskan iaitu lebah. Lebah. Jadi sidang penonton yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, ya, jadi marilah sama-sama kita contohi lebah ini. Rajin bekerja, ya, dia sentiasa berdisiplin dalam bekerja, dalam kehidupannya, dalam kehidupan berkoloni. Dia tak akan mengganggu kawan-kawannya. Dia sentiasa bekerja keras untuk menghasilkan madu. Tak pernah mengeluh. Tak pernah mengeluh lebah ni dengan kawan-kawannya. Kecuali manusia kalau cuba menyakitinya, maka lebah akan sengat. Jadi lebah ni dia kalau tak disakiti oleh sesiapa, maka dia tak akan menyengat. Dan juga madu ini penuh dengan vitamin B kompleks. Madu yang asli. Kalau madu yang tak asli itu yang dihasilkan daripada gula, maka dia tak ada apa-apa manfaatnya. Bahkan boleh membawa kemudaratan kepada manusia, kepada manusia lah. Jadi sidang penonton, sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ya, marilah sama-sama kita lagi sekali kita sama-sama mengambil pengajaran tentang kisah lebah ini yang Allah SWT ceritakan dalam dua ayat tadi, ayat 68 dan 69. Kalau kita nak baca Suratul Nahl ini ada 128 ayat, tapi kita nak fokus pada malam ini ayat yang ke-68 dan 69 yang mengisahkan tentang lebah dalam membuat rumahnya di bukit-bukit dan di gunung ganang. Itu siapa yang arahkan tu? Allah SWT. Allah yang memberi tunjuk ajar kepada lebah. Jadi kita semua dapat manfaatnya. Kemudian dalam ayat 69 itu disebutkan thumma kuli min kulli thamarat. Kemudian makanlah daripada setiap buah-buahan. Thumma kuli. Kalau kita belajar bahasa Arab, kuli. Maknanya lebah yang betina lah. Kuli. Kalau kul ni lebah jantan. Tapi disebut kat sini thumma kuli. Maknanya makanlah daripada setiap bunga-bunga. Fasluki. Kalau lebah jantan, maka akan disebutkan di situ fasluk subula rabbiki dhulula. Sebab apa? Lebah betina lah yang pergi keluar daripada sarangnya mencari madu, bukan lebah jantan. Lebah jantan ni hanya berdamping bersama dengan queen ataupun ratunya, ataupun ratu lebah untuk menghasilkan anak-anak lebah yang baru. Sedang penonton dan para jemaah dan tuan-tuan sekalian, akhir sekali marilah sama-sama kita ingat pesanan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Suratul Nahl ini, kita sama-sama dapat mengamalkan dalam kehidupan kita, iaitu tekun dalam kehidupan kita semasa kita bekerja ataupun kita bersama keluarga. Kita menunjukkan contoh yang terbaik kepada keluarga kita supaya anak-anak kita, ahli keluarga kita, isteri kita dapat mengambil contoh yang terbaik dalam kehidupan mereka, insya-Allah. Jadi kita sekadar itu saja perkongsian kita pada malam ini. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya banyak kekurangan dan kesilapan dalam saya menyampaikan tazkirah pada malam ini. Akhir sekali kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.